dan pasar malam. Perubahan budaya kerja seperti shift malam menyebabkan lebih banyak pergerakan dan bunyi pada waktu lewat. Kurangnya kesedaran masyarakat tentang etika bunyi, contohnya musik kuat dan hon tanpa sebab. Yang kedua, faktor kepadatan penduduk. Kawasan yang padat menyebabkan lebih banyak kenderaan, lebih banyak pergerakan, dan lebih banyak interaksi sosial. Semua ini meningkatkan bunyi. Pembangunan perumahan yang rapat dan tidak berpenebat bunyi menyebabkan bunyi mudah tersebar antara rumah dan bangunan. Kawasan bandar besar seperti Kuala Lumpur dan Pening lebih terdedah kepada pencemaran bunyi berbanding kawasan luar bandar. Yang ketiga, faktor individu. Tingkah laku individu seperti menggunakan motosikal dengan exhaust bising, memasang muzik kuat, atau bercakap kuat di kawasan awam. Kurang disiplin diri dan tiada kesedaran tentang kesan bunyi kepada orang sekeliling. Aktiviti harian seperti kerja bengkel kecil, pemotong rumput, dan mesin peralatan rumah. Yang keempat, faktor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan lebih banyak kilang, pembinaan, dan pembangunan infrastruktur yang menghasilkan bunyi tinggi. Aktiviti perniagaan seperti pasar, restoran, pusat servis, pusat hiburan, dan syarikat logistik meningkatkan tahap bunyi di bandar. Semakin tinggi ekonomi, semakin banyak pemilikan kenderaan yang menyumbang kepada trafik bising. Yang terakhir ialah faktor teknologi. Penggunaan mesin moden seperti generator, mesin industri, alat elektrik, dan sistem bunyi berkuasa tinggi. Teknologi pengangkutan kapal terbang, tren laju, MRT, walaupun efisien, menghasilkan bunyi tinggi. Peralatan komunikasi dan hiburan seperti speaker, sistem PA, dan peranti elektronik lain. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan tentang kesan-kesan pencemaran bunyi. Pertama, kesan terhadap kesihatan. Bunyi bising boleh mengganggu tidur dan menyebabkan insomnia. Ia juga memberi kesan kepada sistem saraf yang membuatkan kita mudah gelisah. Selain itu, ia boleh menyebabkan pening, migrain, meningkatkan tekanan darah serta meningkatkan hormon stres. Kedua, kesan sosial. Pencemaran bunyi boleh mencetuskan ketegangan antara jiran. Rasa tidak puas hati boleh membuatkan hubungan masyarakat menjadi renggang dan melemahkan semangat kejiranan. Ketiga, kesan spiritual. Dalam Islam, mengganggu orang lain tanpa sebab adalah salah satu perbuatan maksiat. Perkara ini boleh mengurangkan keberkatan dalam hidup dan menjejaskan hubungan antara satu sama lain sesama manusia. Akhir sekali, kesan ekonomi. Jika bunyi bising berlaku di kawasan perumahan, ia boleh menurunkan nilai hartanah dan mengurangkan daya tarikan kawasan tersebut. Kesimpulannya, pencemaran bunyi bukan sahaja menjejaskan kesihatan, tapi juga sosial, spiritual, dan ekonomi. Seterusnya, ini adalah analisis kawaid fiqhiyah yang berkaitan dengan isu pencemaran bunyi. Kaedah pertama, iaitu la darar wa la dirar, menyatakan bahawa apa saja yang memudaratkan orang lain adalah haram, walaupun ia tidak menyebabkan kerosakan fizikal. Dalam konteks kita, bunyi bising yang mengganggu tidur, kesihatan atau ketenteraman jiran termasuk dalam kategori mudarat. Kaedah kedua, iaitu sad al-daharai atau menutup jalan kepada keburukan. Kaedah ini bertujuan mencegah apa sahaja yang boleh membawa kepada kemudaratan. Contohnya, penggunaan speaker atau karaoke secara melampau hingga lewat malam perlu dihentikan kerana ia membuka ruang kepada gangguan dan masalah sosial. Kaedah ketiga, iaitu al-adah muhakkamah atau adat menjadi penentu. Dalam Islam, adat setempat boleh menjadi ukuran. Di Malaysia, kebiasaan masyarakat menganggap bunyi kuat selepas jam 11 malam
sebagai satu gangguan, jadi ia perlu dihormati. Kaedah keempat iaitu al-yakin la yazul bi al-syak, atau keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Aduan jiran mesti berdasarkan bukti yang jelas, bukan sekadar sangkaan. Contohnya, pengukuran desibel boleh digunakan sebagai bukti sah bahawa bunyi tersebut benar-benar mengganggu. Kaedah kelima iaitu kaedah maslahah musalah atau kepentingan umum. Kaedah ini membenarkan pihak berkuasa membuat undang-undang untuk menjaga kebaikan masyarakat. Jadi, menetapkan had bunyi atau masa tertentu adalah digunakan demi menjaga ketenteraman awam. Semua kaedah fiqh ini menunjukkan bahawa Islam sangat menekankan hak jiran dan kepentingan hidup dalam suasana harmoni. Pencemaran bunyi bukan isu kecil tetapi isu yang perlu ditangani demi kemaslahatan bersama. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan tentangkan langkah-langkah penyelesaian bagi isu pencemaran bunyi. Langkah pertama iaitu pendidikan dan kesedaran masyarakat. Langkah pertama ini meningkatkan kesedaran, antaranya ceramah di masjid yang menyentuh tentang adab berjiran, kempen daripada pihak berkuasa tempatan mengenai had bunyi dan pendidikan di sekolah supaya pelajar memahami hak-hak jiran. Yang kedua iaitu penyelesaian syariah. Dalam Islam, penyelesaian perlu dimulakan dengan musyawarah atau berbincang secara baik. Kita digalakkan mengutamakan sikap ihsan dan toleransi. Melalui pembicaraan dua hala, kita dapat mengelakkan salah faham dan permusuhan. Cara ketiga iaitu penguasaan undang-undang. Pihak berkuasa boleh menggunakan sound level meter atau untuk memastikan tahap bunyi yang sebenar. Denda boleh dikenakan kepada pihak yang tidak mematuhi peraturan dan waktu tertentu yang perlu ditetapkan bagi aktiviti yang berpotensi bising seperti karaoke ataupun event-event yang isu. Akhir sekali iaitu penggunaan teknologi. Rumah dan premis boleh dipasang insulasi bunyi untuk kurangkan gangguan. Selain itu, penggunaan peralatan audio dengan kawalan bunyi automatik dapat membantu mengelakkan bunyi yang terlalu kuat. Dalam masa yang sama, isu pencemaran bunyi boleh diselesaikan melalui gabungan pendidikan, pendekatan syariah, penguasaan undang-undang dan penggunaan teknologi yang betul. Dengan kerjasama semua pihak, suasana kejiranan yang harmoni dapat dicapai. Saya akan menyerahkan membuat tangan ini ke ahli seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan tajuk perbincangan umum. Pertama sekali ialah kesan menyeluruh pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi menceroboh hak jiran, menjejaskan aspek fizikal, sosial, psikologi dan spiritual, serta menimbulkan konflik dalam komuniti. Seterusnya ialah pandangan Islam terhadap gangguan bunyi. Islam menganggap gangguan bunyi melanggar prinsip la dara wala dirar, tidak memudaratkan, dan kaedah Sa'ad al-Dakharai yang menegaskan aktiviti buruk perlu dihalang. Selanjutnya ialah impak kesihatan mental dan fizikal. Gangguan bunyi menyebabkan masalah kesihatan seperti stres dan insomnia. Menekankan keperluan penyelesaian melalui pendidikan dan undang-undang. Dan akhir sekali ialah penyelesaian holistik diperlukan. Isu ini memerlukan pendekatan menyeluruh, menggabungkan prinsip syariah, penguatkuasaan, undang-undang, kesedaran masyarakat dan perancangan komuniti untuk keharmonian hidup. Seterusnya saya akan mengakhiri topik ini dengan kesimpulan dan cadangan. Pertama sekali ialah kesimpulan. Kajian ini menekankan bahawa pencemaran bunyi adalah pencerobohan terhadap hak jiran
bukan sekadar isu teknikal, ia memberi kesan fizikal, sosial, psikologi dan spiritual, serta boleh menyebabkan konflik dan kemudaratan kesihatan seperti stres dan insomnia. Bunyi bising bertentangan dengan prinsip Islam la dara wala dirar, tidak memudaratkan, dan kaedah Sa'ad al-Darai, menyekat kemudaratan. Dan akhir sekali, oleh itu, tanggungjawab berjiran dan menghormati hak orang lain adalah penting. Gabungan pendekatan syariah, undang-undang dan pendidikan masyarakat diperlukan untuk menangani isu ini secara menyeluruh. Dan akhir sekali, iaitu terdiri daripada 5 cadangan. Yang pertama, pendidikan dan kesedaran masyarakat. Kedua ialah penguatkuasaan undang-undang. Pendekatan ketiga ialah pendekatan berasaskan syariah. Dan keempat, perancangan komuniti dan teknologi. Dan yang terakhir, musyawarah dan penyelesaian konflik. Sekian, terima kasih, dan itu saja daripada kami.